Salam sejahtera pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Cikgu Tan. Hari ini, Cikgu ingin membuat ulang kaji Geografi tingkatan 2 untuk bab 1 dan bab 2. Mari kita bermula sekarang. Bab 1. Skala dan jarak. Apakah itu skala? Skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Baik, ini adalah jenis-jenis skala. Dia terdapat 3 jenis. Yang pertama, skala lurus. Skala lurus terbahagi kepada 2, iaitu skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Okey, untuk 2 skala lurus ini, dia adalah 1 cm di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi. Jadi, macam mana pelajar tahu bahawa dia adalah 1 cm? Jadi, pelajar perlu ukur dengan pembaris. Jadi, pelajar lihat di sana, ini menunjukkan 1 cm. Jadi, barulah di skalanya kita tulis 1 cm. Okey, dia mewakili 1 kilometer. Okey, 1 kilometer datang dari mana? Okey, pelajar lihat di atas sana, di sebelah kosong itu ada 1 kan? Jadi, pelajar hanya ambillah 1 itu, pergi tulis di atas skala kita. Yang nombor yang di belakang itu tak payah pedulikan. Kita hanya ambil yang sebelah kosong. Dan di sebelahnya yang unit kilometer itu juga merujuk kepada skala kita. Kadang-kala dia juga mungkin tuliskan meter. Jadi kita juga tulislah skala jadi meter. Baik, skala yang kedua ialah skala penyata. Skala ini sangat senang kerana pelajar boleh terus baca skalanya. Di sana 1 cm mewakili 1 kilometer. Baik, yang ketiga ialah pecahan wakilan. Tengok, dia tulis 1, lepas tu nisbah 100,000. Baik, cara untuk sebut nisbah ini ialah 1 nisbah 100,000. Mengapa dia begitu banyak ya sampai 100,000? Rupa-rupanya dia ialah 1 cm bersamaan dengan 100,000 cm. Yang belakangnya ialah cm bukan kilometer. Jadi macam mana nak tukar jadi kilometer? Baik, jadi kita rujuk kepada pertukaran unit ini. 1 cm bersamaan 10 mm, 1 meter ialah 100 cm, 1 kilometer ialah 1000 meter, 1 kilometer bersamaan 100,000 cm. Jadi dari cm jika nak tukar jadi kilometer, kita mesti bahagi dengan 100,000 iaitu 50. Okey, jadi kita senang saja. Okey. Kita letakkan titik di belakang kosong itu. Okey, dan kita move ke depan 5 langkah. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu kita letakkan titik di tempat yang kita berhenti. Jadi dia sekarang jadi 1 cm bersamaan dengan 1 kilometer. 1.2 jarak. Apakah itu jarak? Jarak merupakan ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan terdapat 2 jenis jarak. Satu ialah jarak mutlak dan satu ialah jarak relatif. Jarak mutlak ini merupakan jarak yang dinyatakan dalam unit seperti meter atau kilometer. Dan dia merupakan tetap dan tidak berubah. Contohnya, jika dari rumah ke sekolah anda ialah 5 kilometer, maka dia tetap tidak berubah. Bukan hari ini 5 kilometer, besok jadi 6 kilometer. Baik, lepas tu kita lihat contohnya.
Jarak dari Ipoh ke Bido ialah 66 kilometer. Ini juga tidak berubah. Baik, yang kedua ialah jarak relatif. Ini adalah berdasarkan kos dan masa. Dan jarak ini adalah tidak tetap dan berubah-ubah berdasarkan jenis pengangkutan yang kita guna. Contohnya, tambang bas dari Ipoh ke Bido adalah RM6.60. Jadi tengok ini adalah merupakan kos. Dan katakan jika kita sekarang tak mau menaiki bas, kita tukar jadi taksi. Jadi tambang ini akan berubah. Baik, next kita lihat masa perjalanan dari Ipoh ke Bido ialah 1 jam 10 minit jika guna kereta. Ini ialah berdasarkan masa. Baik, 1.3 menentukan jarak sebenar menggunakan skala. Jarak di antara dua tempat pada peta dia boleh diukur secara lurus ataupun melengkung. Okey, kita lihat jaraknya ada jarak lurus dan jarak melengkung. Apa itu jarak lurus? Yang macam ni. Okey, yang lurus. Okey, dan jarak melengkung seperti sungai. Okey, bengkang, bengkok. Baik, apakah alat yang sesuai untuk mengukur jarak lurus? Iaitu pembaris, jangka tolok dan jalur kertas. Manakala untuk jarak melengkung, kita boleh ukur dengan benang putih, jalur kertas dan pembaris. Baik, next kita nak belajar menentukan jarak atas peta ataupun jarak sebenar. Apakah formulanya? Iaitu jarak atas peta darab dengan skala, kita akan dapat jarak sebenar. Okey, cikgu tunjukkan caranya. Kita lihat contoh yang pertama. Jarak atas peta di sini ialah 13 cm. Okey. Dan dia bagi skala ialah 1 cm mewakili 3 kilometer. Jadi pelajar perlu lihat di sini. Yang penting ialah 3 kilometer. 3 ini. Dan jarak sebenar macam mana kita nak cari? Iaitu ambil jarak atas peta 13 cm ini. Darab dengan 3. Dan kita akan dapat 39. Apa? Kita lihat unit yang di skala. Jika skala ialah kilometer, maka sini belakang ialah kilometer. Baik, seterusnya kita lihat jika jarak atas peta ialah 6 cm. Okey, dan skala yang diberi ialah ini. Okey, macam mana nak baca skala ini? Iaitu 1 cm mewakili 2 kilometer. Pelajar selalu ingat hanya baca yang di sebelah kosong. Okey, nombor yang di belakang tak perlu pedulikan dia. Okey, jadi jika 2, maka macam mana kita nak kira jarak sebenar? Iaitu ambil 6 cm, darab dengan 2. Contohnya ini. Dan kita akan dapat 12 kilometer. Okey, senang. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Sekarang soalan berikan kamu jarak sebenar dan berikan kamu skala. Tetapi nak kamu kirakan jarak atas peta. Okey, macam mana buat? Tadi di sini kita ialah darab. Yang di atas kita ialah darab. Jadi, jika dia bagikan yang belakang, maka kita sekarang perlu bahagi. Ya. Okey. Jadi kita lihat ini pecahan wakilan kan. Tadi di depan cikgu suruh ajar. Nak tahu dia berapa kilometer. Pelajar titik di belakang. Dan kita move dari belakang ke depan 5 langkah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia berhenti di sini. Okey, jadi maksudnya 1 cm ialah mewakili 2 kilometer.
meter. Jadi sekarang kita ada 24 kilometer. Kita harus bahagi dengan 2. Okey, jadi dapat 12. Depan jika peta ialah sentimeter. 12 sentimeter. Okey, sudah habis. Kita ulang kaji bab 1. Sekarang cabaran minda. Berdasarkan jadual di bawah, jawab soalan yang berikut. Okey, jika tambang bas ialah 50 sen bagi setiap 1 kilometer. Okey, berapakah jumlah tambang sehari yang perlu dibayar oleh Koan? Jadi, first, kita mesti carikan mananya Koan. Dia sini. Dan berapakah kilometernya rumah ke sekolah? Iaitu 2 kilometer. Baik, dan dia kata 50 sen bagi setiap 1 kilometer. Tetapi sini ada 2 kilometer. Jadi, apa yang kita patut buat pelajar? Ya, betul. Iaitu kita ambilkan 2 darab dengan 50 sen dapat RM1. Baik, yang B. Jika semua murid menaiki kereta ke sekolah, siapakah yang akan sampai paling lewat? Berikan alasan anda. Semua orang naiki kereta. Okey, jadi siapa yang akan sampai lewat? Kita lihatlah kilometer ini. Siapa punya rumah ialah yang paling jauh. Iaitu Lomas. Betul tak? Jadi jawapannya Lomas. Kerana jarak rumahnya paling jauh. Baik, untuk C. Mengapakah jarak relatif dari segi masa yang diambil oleh Suhaida, Zivan dan Koan adalah berbeza? Kerana dia lihat sini, mengapa mereka berbeza? Okey, walaupun jarak mutlaknya di antara rumah antara mereka dengan sekolah adalah sama, iaitu 2 kilometer. Maksudnya dia kata Suhaida ini, Zivan dan Koan, walaupun mereka sama, tetapi mengapa jarak relatifnya tak sama? Lihat ini. Tidak sama. Mengapa? Ya, kerana mereka menggunakan cara ke sekolah yang berbeza. Jadi, pelajar sudah jawab betul atau tidak? Okey, kita pergi ke bab 2, peta topografi. Apa maksud peta topografi? Ininya peta topografi kan? Okey, peta topografi dia menunjukkan keadaan bentuk muka bumi di sesebuah kawasan dan dia mempunyai garisan grid yang secara melintang dan menegak. Okey, apakah garisan timuran dan garisan utaraan? Okey, garisan timuran merupakan garisan yang menegak. Okey, yang menegak dan menuju ke timur. Contohnya yang dari 28, 29, 30 itu. Okey, dan nilainya akan semakin besar ke timur. Manakala garisan utaraan ialah garisan yang melintang, okey, dari bawah ke atas, iaitu semakin ke utara. Contohnya dari 51, 52, 53. Nilainya juga semakin besar ke utara. Baik, apa itu rujukan grid? Okey, rujukan grid ini dia ada 2 jenis, iaitu rujukan grid 4 angka dan juga rujukan grid 6 angka. Jika rujukan grid 4 angka, dia ialah untuk menentukan kedudukan sesuatu kawasan. Contohkan di sini ialah untuk kampung raya. Kerana kampung raya ni dia besar. Okey, dia besar. Dia bukan satu titik sahaja. Dialah satu kawasan. Jadi kita gunakan rujukan grid 4 angka. Macam mana nak bacanya? Kamu lihat kampung raya ialah di antara 31 dan 32 garisan timurannya. Jadi kita ambil yang di depan, iaitu 31.
Manakala garisan utaraannya ialah di antara 53 dengan 54. Okey, di antaranya. Kita juga ambil nilai yang lebih kecil, iaitu yang di depan, 53. Jadi, rujukan grid 4 angka untuk kampung raya ialah RG3153. Baik, manakala untuk rujukan grid 6 angka, dia ialah untuk menentukan kedudukan sesuatu objek tertentu. Okey, contohnya manakah kilang, manakah sekolah, manakah balai polis, sesuatu tempat sahaja. Okey, dan kita ambilkan titik persilangannya. Dan setiap bahagian ini, contohnya dari 31 hingga 32, kita mesti bahagikannya kepada 10 bahagian. Sama juga untuk garisan utaraan, dari 53 hingga 54, kita juga bahagikannya kepada 10 bahagian. Dan lepas tu, kita ambillah titik persilangan antara garisan timuran dan garisan utaraan. Dan akhirnya kita bacalah rujukan grid untuk garisan timuran dulu, iaitu 3, 1, 4. Manakala garisan utaraannya ialah 5, 3, 3. Jadi jawapannya ialah RG314, 5, 3, 3. Baik, 2.4, ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Baik, ciri pandang darat fizikal, dia merupakan ciri pandang darat yang semula jadi. Contohnya yang di bawah ini, dia semua bentuk muka bumi, saliran dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, manakala ciri pandang darat budaya ialah semua yang ciri buatan manusia, iaitu semua ciri yang ditanam oleh manusia atau yang dibina oleh manusia merupakan ciri pandang darat budaya. Baik, cabaran minda untuk bab 2. Kita jawab soalan berdasarkan peta topografi. Ini biasanya soalan akan wujud di kertas peperiksaan bahagian B. Baik, kita lihat A. Nyatakan 2 sebab penggunaan simbol penting dalam sesebuah peta topografi. Mengapa kita perlu gunakan simbol dalam peta topografi? Ini jawapannya, kerana simbol boleh menggambarkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya secara terperinci. Dan dia boleh menjimatkan ruangan dalam peta. Kita tak boleh tuliskan semua yang detail di dalam peta. Jadi nanti peta kita menjadi kompleks, susah untuk baca. Jadi dia gunakan simbol-simbol. Baik, dan B. Berikan ciri pandang darat fizikal di kampung hijau muda. Kita lihat kampung hijau muda di mana? Di sini kan? Okey, dan dia sekarang dia nak pandang darat fizikal. Maksudnya yang semula jadi. Jadi jika kita lihat di sini, yang semula jadi hanya terdapatnya apa? Okey, hanya terdapatnya sungai. Jadi inilah jawapannya. Baik, C ya. Berikan rujukan grid 4 angka untuk Kampung Selesa. Mananya Kampung Selesa? Kampung Selesa sini. Baik, tunggu sekejap. Okey. Baik, ini dia Kampung Selesa. Jadi kita carikan garisan timurannya dulu. Ini dia. Okey, cikgu tak guna pembaris. Kamu guna pembaris ya. Okey, dia adalah di antara 11 dengan 12. Dan cikgu pernah kata kita ambil yang di depan, iaitu 11. Sekarang kita lihat garisan utaraannya. Ini garisan utaraannya. Baik, jadi kita ambil nilai yang lebih kecil, iaitu 16. Jadi rujukan grid untuk Kampung Selesa ialah RG1116.
Okey, diberikan ciri pandang darat budaya di Kampung Jujo. Jadi Kampung Jujo di sini kan. Okey, apakah ciri pandang darat budaya di sini? Banyaknya. Cikgu besarkan. Okey, kamu lihat ada banyak kan? Yang segi 4 ini kita lihat petunjuk. Dia tulis pertempatan. So, jawapan pertempatan. Manakala ini ialah apa? Padi, sawah juga ditanam oleh manusia. Okey, ada apa lagi tak yang di sini? Okey, itu jalan raya kecil di sini. Okey. Jadi jawapannya padi sawah, pertempatan dan jalan raya. Baik, berikan 2 pekerjaan utama yang mungkin dijalankan oleh penduduk Batu Karang. Maka pelajar perlu lihat mananya Batu Karang, iaitu peta ini. Nampak tak? Peta Batu Karang. Jadi maksudnya satu peta ini semua ialah Batu Karang. So, apa pekerjaan utamanya yang mungkin dikerjakan oleh mereka? Jika kamu lihat di sini ada padi sawah dan ada banyaknya pokok getah. Jadi, mungkin pekerjaan utama mereka ialah buat apa? Dia boleh kerja sebagai petani ataupun kerja sebagai penoreh getah. Okey, F. Nyatakan kegiatan ekonomi yang dijalankan di Batu Karang. Okey, apa kegiatan ekonominya? Jika semuanya banyaknya yang iaitu padi sawah dan juga getah, maka kegiatan ekonomi yang boleh dijalankan oleh mereka ialah pertanian. Bagus untuk pelajar yang jika jawab betul. Baik, untuk G. Nyatakan 3 sebab kurangnya pertempatan yang dibangunkan di kawasan RG 1315. Dan mananya 1315? Pelajar lihat 13 di sini kan? Dan 15 ialah di sini. Maka kawasannya ialah termasuk mana? Iaitu termasuk kawasan inilah. Okey, mengapa di sini tengok tak ada rumah? Tak ada pertempatan. Mungkin kerana dia merupakan kawasan yang berbukit dan tanah beralun. Kerana pelajar nampak di sini dia ada garisan kontur di sini. Okey, dan kedua, kerana dia merupakan kawasan ladang bagi tanaman getah. Kerana nampak banyak pokok getah di sini. Dan yang ketiga, kerana tahap ketersampaiannya rendah. Mengapa? Kerana di sini nampak tak ada jalan raya langsung di sini. Jadi tahap ketersampaian maksudnya kita susahlah nak pergi ke satu tempat atau dari satu tempat ke satu tempat itu jadi susah. Jadi kita kata tahap ketersampaiannya rendah. Jadi tentunya tak ada orang suka tinggal di sana. Okey, jadi sebenarnya ulang kaji ialah sampai sini sahaja. Dan nanti di description video itu, cikgu ada bagikan satu kuizi. Okey, jadi cikgu berharap pelajar boleh menjawabkan soalan kuizi ini. Dan pada minggu depan, siri yang kedua, cikgu akan beritahukan siapa ialah pemenangnya di dalam kuizi tersebut. Iaitu yang mendapat skor yang paling tinggi. Sekiranya video ini dapat membantu anda, mohon tekan like, share, subscribe channel saya sebagai tanda sokongan. Jangan lupa tekan loceng notification untuk mengikuti video yang seterusnya. Jadi kita jumpa lagi. Bye-bye.